Baik, saya akan teruskan dengan pengenalan. Industri pengilangan di Malaysia sentiasa berusaha dalam menghasilkan produk yang terbaik dan berkualiti kepada para pengguna. Ini dilakukan supaya produk yang mereka hasilkan mendapat kepuasan dari setiap pelanggan. Mengingat semula bahan buangan sudah menjadi trend dalam menghasilkan alam kita yang lebih lestari. Penambahbaikan yang akan dilakukan adalah penggunaan abu tanam sawit atau POFA sebagai bahan tambahan dalam penghasilan jubin yang lebih mesra alam. Okey, seterusnya adalah penyataan masalah. Penggunaan batu kapur dalam peratusan yang besar komponen pembuatan jubin menyebabkan pertumbuhan kuari batu kapur yang tidak terkawal boleh menyebabkan pencemaran yang buruk. Oleh itu adalah penting untuk mencari alternatif baru bagi menggantikan batu kapur yang dihasilkan oleh kuari. Ini juga merupakan satu inisiatif bagi mengembangkan potensi abu tanam kelapa sawit di negara ini. Hai, nama saya Muhammad Mayusri. Saya akan menerangkan tentang skop kajian. Skop kajian kami ialah menghasilkan jubin dengan campuran tambahan iaitu abu tanam sawit, POFA. Pembuatan jubin ini bertujuan untuk menguji resepan air, kandungan kelembapan, boleh manfaatan dan ayakan. Okey, untuk pengenalan jubin. Jubin ialah kepingan bahan yang tahan lasak seperti seramik, batu, logam atau kaca diproses yang selalunya digunakan untuk menutup atap, lantai, dinding, pancuran atau objek lain seperti meja. Jubin juga sering digunakan untuk membentuk alas dinding dan alas lantai yang boleh disusun dari bentuk mudahnya hingga ke corak mozaik serumit. Jenis-jenis jubin. First, jubin seramik. Jubin seramik dibuat daripada campuran tanah liat, pasir dan air. Kedua adalah jubin porselin. Jubin porselin adalah dibuat daripada tanah liat, pasir dan air. Ketiga adalah jubin homogen. Homogen dibuat daripada bahan khas dan tanah liat. Keempat adalah jubin simen. Jubin simen adalah dibuat daripada bahan utama iaitu simen. Jubin kayu dibuat daripada papan lapis atau kayu asli ataupun kayu tiruan. Piawan jubin. Saiz jubin yang biasa digunakan adalah 15 darab 15 cm dan 20 darab 20 cm. Jubin terkecil ialah 5 darab 5 cm. Ketebalan jubin yang standard adalah 8 hingga 11 mm. Saiz jubin yang akan digunakan 20 darab 20 cm dengan ketebalan 10 mm. Bahan jubin. Bahan jubin yang digunakan ialah pertama pasir, kedua semen Portland biasa, ketiga air, keempat resin dan kelima semen berwarna. Untuk pengenalan POFA pula. POFA ialah abu tanam kelapa sawit, dikenali sebagai abu terbang pertanian yang digunakan ke atas abu hasil daripada pembakaran sisa pertanian seperti sabut kelapa sawit. POFA digunakan secara meluas yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit yang dimiliki daripada pembakaran tandan buah kosong, serat dan tempurung kelapa sawit sebagai bahan api untuk menjana tenaga elektrik dan sisa. Kemudian abu yang dipungut akan menjadi POFA. Secara umumnya, hanya 5% POFA daripada berat bahan buangan akan terhasil selepas proses pembakaran dijalankan. Ciri-ciri fizikal bagi POFA pula. POFA adalah bahan pozolanik yang mampu untuk digantikan sebagai penggantian separa simen hingga 35% dalam campuran mortar yang boleh dipamerkan kekuatan yang sama seperti mortar kawalan. Konkrit POFA memperoleh kekuatan maksimum apabila 30% simen digantikan dengan POFA. Ia dilaporkan bahawa maksimum penambahan kekuatan berlaku pada tahap penggantian 30%, tetapi peningkatan selanjutnya adalah dalam abu kandungan akan mengurangkan kekuatan konkrit secara beransur-ansur. Jadi terbuktilah bahawa POFA mempunyai kekuatan dan ketahanan yang tersendiri untuk menjadi salah satu bahan untuk membuat jubin. Seterusnya ialah ciri-ciri fizikal dan kimia POFA. POFA dipilih sebagai bahan gantian kepada penggunaan simen kerana komposisi kimia dalam POFA yang dapat bertindak sebagai simen. Ia dipanggil sebagai pozzolanic. Okey, seterusnya adalah proses penghasilan POFA. Semasa pemprosesan buah kelapa sawit dalam kilang, buah tanam basah dimasak dalam pstersin sebelum biji kelapa sawit diasingkan dari tandan. Kemudiannya, tempurung diasingkan dari sabut dan dipecahkan untuk mengeluarkan isi sirup. Sabut yang dihasilkan dari tempurung akan digiling untuk mendapatkan minyak sabut. Selepas digiling, sabut akan dikeringkan dan digunakan sebagai bahan api untuk dandang. Dandang menghasilkan steam untuk menjana kuasa operasi kilang supaya menjimatkan kos penyelenggaraan kilang.
Dinding relau dibina dari batu bata yang dapat menahan suhu tinggi daripada dua bukaan bahagian hadapan dan dimasukkan sabut. Pembakaran sabut dan relau menghasilkan debu. Abu ini pula dibahagikan kepada dua, iaitu abu terbang timbunan dalam silikon berbilang dan abu terbang tindih yang terdapat pada paip pengudaraan dandang sebelum keluar ke udara. Pozolanit di mana simen ini boleh bertindak balas dengan kalsium hidroksida di dalam simen biasa yang akan membentuk produk bersimen. Iaitu sifat fizikal dan kimia simen OPC. Bahan mentah utama yang digunakan dalam proses pengeluaran simen jenis ini ialah kapur, silika, alumina dan oksida besi. Pembakaran campuran batu kapur, pasir, alumina dan biji besi pada suhu yang tinggi membentuk klinker. Okey, untuk pengenalan metodologi pula, penyediaan bahan merupakan perkara yang penting dalam memastikan kajian yang ingin dilaksanakan berjalan dengan lancar. Bahan yang ingin digunakan mestilah berkeadaan bersih agar dapat menghasilkan jubin yang bermutu tinggi. Bahan utama dalam projek ini adalah abu, tandan sawit. Seterusnya, campuran bahan lain seperti pasir halus dan simen. Beberapa ujian dijalankan sebelum serta dan selepas jubin dihasilkan. Ujian dijalankan sebelum penyediaan sampel adalah ujian ayakan, manakala ujian yang untuk menguji kekuatan sampel adalah ujian resapan air, ujian kandungan, kelembapan dan ujian mampatan. Okey, untuk catat alih pelaksanaan projek, ia ini bermula daripada mula menjalankan pemakaian awal pemasalan jubin sedia ada, pemilihan bahan bagi sampel jubin menggunakan bahan buangan, penyediaan bahan, penyediaan kotak acuan, penghasilan sampel projek POFA, kerja-kerja kemasan seperti jubin, menjalankan ujian ke atas sampel jubin, selesai penghasilan produk, analisis data dan tamat. Penyediaan sampel jubin. Senarai peralatan yang digunakan ialah baldi, penimbang, mangkuk besi, sudip, bekas sayakan. Proses penyediaan bahan. Abu tandan sawit akan ditapis menggunakan bekas sayakan untuk mengambil saiz yang bervariasi 425 mikrometer saja. Pasir diayak menggunakan ayakan bersaiz 1.18 mm dan akan disediakan simen polim biasa, resin dan simen berwarna. Ikut berat yang ditetapkan bagi menghasilkan satu jubin. Bahan dicampur mengikut nisbah yang telah ditetapkan. Proses pembuatan jubin. Bahan pencampuran. Bahan akan dicampur mengikut nisbah yang ditetapkan. Kedua ialah pencetakan. Bahan yang telah dicampur akan dimasukkan di dalam kotak acuan jubin. Ketiga adalah pengeringan. Bahan yang telah dicetak akan dikeringkan. Keempat adalah salutan sayap. Bahan akan disalut dengan kaca di atas dan dicampur warna. Kelima adalah memanggang. Jubin telah disiap akan dibakar untuk mendapatkan jubin yang berkaca. Sampel berikut adalah data yang akan digunakan untuk menghasilkan sampel. First adalah jenis M15, kedua ialah M20, dan ketiga ialah M25. Seterusnya adalah ujian ayakan. Ujian ayakan dilakukan bagi mengukur saiz partikel bagi sesuatu bahan mengikut keperluan. Bagi kajian ini, bahan yang perlu diayak ialah pasir dan abu tandan kelapa sawit. Prosedur bagi ujian ayakan ialah bahan disediakan di dalam tray, masukkan bahan ke dalam mesin ayakan di mana saiz ayakan disusun mengikut saiz. Bahan yang disediakan perlu diayak selama 5 minit. Bahan yang telah siap diayak diletakkan di dalam kotak yang berbeza berserta label. Timbang bahan yang melepasi saiz ayakan tertentu. Data direkod bagi kegunaan membuat bancuhan. Berikut adalah salah satu ujian makmal, iaitu ujian resapan air. Menurut ASTM D570, ujian penyerapan air digunakan untuk menentukan jumlah air yang diserap dalam keadaan tertentu oleh sampel. Dan hasil ujian ini akan direkodkan dalam jadual di bawah. Seterusnya ialah ujian kandungan kelembapan. Ujian kandungan kelembapan dilakukan untuk menentukan kelembapan yang kekal di dalam sampel jubin POFA selepas kering selama 48 jam. Seterusnya adalah ujian mampatan. Ujian ini merupakan ujian yang kedua dilakukan terhadap sampel. Ujian ini adalah untuk mendapatkan kekuatan mampatan seunit jubin yang diperbuat daripada POFA. Prosedur ujian mampatan. Sampel diukur dan ditimbang, penyediaan mesin mampatan, sampel diletakkan dan dipastikan kedudukan sampel berada dalam keadaan yang betul. Picu kompres mesin ditekan dan sampel mula dimampatkan. Bacaan paling maksimum diambil dari display kompres test mesin. Pengiraan kos projek. Berikut adalah data bagi kos yang akan digunakan. Pertamanya adalah pasir, simen polim biasa, simen berwarna, kayu, papan lapis, paku, resin. Bagi POFA ialah
tidak menggunakan kos kerana diambil oleh bahan buangan. Sekian, terima kasih.